Lepas tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Tiba-tiba yang mak member aku ni tiba-tiba ternampak ada something dekat belakang motor tu. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa yang baru first time datang, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Kalau boleh, jangan lupa tekan like and share sekali video ni dekat kawan-kawan korang, okay? Bagi siapa yang dah subscribe channel YouTube aku ni, aku nak ucapkan thank you so much. Jadi untuk video pada kali ini, aku nak ceritakan tentang satu tempat ni yang mana agak popular dekat Negeri Sembilan, iaitu Bukit Putus. Jadi sebelum aku nak start cerita seram aku nak ceritakan sedikit lah tentang Jalan Bukit Putus ni. Okay, kalau korang nak tahu, Jalan Bukit Putus ni jalan dia lebih kurang macam dekat Cameron Highland sana lah. Siapa yang pernah pergi Cameron, dia tahu jalan dia macam ni. Jalan dia memang berkelok-kelok. Lepas tu korang akan melalui hutan, kiri kanan hutan. Tapi macam kalau kat Cameron Highland, jalan dia macam besar sikit lah, luas. Tapi kalau dekat Jalan Bukit Putus ni memang mengangam satu biji kereta kiri dengan kanan, memang ngam-ngam. Dan apa yang paling menakutkan jalan dekat Bukit Putus ni adalah kalau korang terbabas sedikit ke ataupun termasuk ke bahu jalan, korang boleh masuk ke dalam gaung. Jadi pada tahun 2009, Jalan Bukit Putus tu dah tak digunakan lagi oleh orang awam dekat Negeri Sembilan ni, sebab ada satu jalan baru yang dah dibuat untuk keselesaan orang ramai. Jalan tu dia lagi selesa lah, lagi lebar, yang lagi selamat digunakan oleh orang awam yang selalu guna untuk ke Kuala Pilah tu semua kan. Jadi cerita yang aku nak sharekan ke korang ni adalah perkongsian daripada pengalaman member aku sendiri, yang mana kejadian ni berlaku pada Hari Raya Aidilfitri. Jadi bila sebut pasal Hari Raya Aidilfitri, macam biasalah semua orang sibuk nak pulang ke kampung, nak jumpa atuk, nenek, saudara mara, nak sambut Hari Raya perayaan kan. Jadi waktu tu Jalan Bukit Putus masih lagi digunakan sebab jalan baru tu belum buat lagi. Cerita ni memang dah lama lah. So memang Jalan Bukit Putus ni masih lagi digunakan, jalan utama orang kata. Member aku ni dia tinggal dekat Seremban dan kampung dia berada di Kuala Pilah. Jadi sehari sebelum Hari Raya tu, dia orang berkemas lah, dia orang pergi balik kampung macam biasa, tak ada apa-apa yang jadi. Jadi setelah beberapa hari dia orang berada dekat kampung, dia orang pun mulalah merancang untuk pulang balik ke tempat alaman dia orang dekat Seremban. Jadi ayah dia plan untuk bertolak daripada kampung tu pukul 10 lebih lah. Pukul 8 tu dah mula siap-siap kemas barang, packing barang apa semua, check takut ada yang tertinggal kan. Waktu pun dah mula tunjuk pukul 10.30 macam biasalah. Sebelum naik kereta mestilah ada borak-borak dulu, salam-salam apa semua kan. Daripada Kuala Pilah nak ke Seremban pun tak adalah jauh. Dia ambil masa dalam lebih kurang 1 jam kalau naik kereta. So sebab itulah ayah dia ni pun plan untuk gerak malam. Kalau gerak siang mungkinlah ada jam sikit kan. Sebab yelah biasalah Hari Raya, kalau korang ikut jalan dalam pun mesti ada jamnya kan. Waktu pun dah menunjukkan pukul 10.30 malam. Diorang pun mulalah kan perjalanan diorang untuk balik ke rumah diorang. Okey, waktu dalam perjalanan tu macam biasa je lah. Dalam kereta tu ada 5 orang, iaitu ayah dia as a driver, mak dia dekat sebelah, dan 3 orang lagi iaitu akak dia, member aku tu, dan juga adik dia, bertiga dekat belakang. Setelah setengah jam diorang memulakan perjalanan diorang, waktu pun dah menunjukkan pukul 11 malam. So diorang pun mulalah memasuki Jalan Bukit Putus tersebut. Bila diorang melalui je Jalan Bukit Putus tersebut, masing-masing pun dah mula senyap, tak bersuara. Jalan dia pun kiri kanan memang agak gelap dan memang tak nampak apa-apa. Kiri kanan hutan, so ayah dia pun bawa slow je lah, tak ada nak bawa rushing ke apa kan. Lagipun jalan situ memang agak berbahaya kalau nak bawa laju. Dan waktu tu pun tak ada orang yang melalui kawasan tu. Hanya kereta diorang saja yang melalui jalan tersebut.
Yelah, siapa je yang nak lalu kat kawasan macam tu? Dah lah gelap, tak nampak apa-apa, kiri kanan hutan, tak ada lampu kan. Siapa je nak lalu jalan tu tengah-tengah malam? Lepas tu diorang jalan, tiba-tiba diorang ada ternampak satu lampu dari arah hadapan. Dari jauh memang tak nampak lah itu motor, tapi bila motor tu dah dekat, baru diorang nampak, ada motosikal. Masing-masing pun tak nak lah tegur. Yelah, siapa je yang berani naik motor seorang-seorang tengah malam macam tu kan? Dah lah gelap. Okay, so bila motor tu makin dekat, tiba-tiba mak member aku ni, dia ternampak ada something yang membonceng dekat belakang motor tu. Kau bayangkan, dia nampak apa? Dia nampak. Jadi selepas motor tu melepasi kenderaan diorang, mak member aku ni pun dah mula ketakutan lah, sebab dia dah nampak benda tu kan. So mak dia ni pun pergilah tanya dekat suami dia, iaitu ayah member aku ni. Dia kata, abang nampak tak apa yang saya nampak? Tapi suami dia tak menjawab. Lepas tu dia pun pandang je lah muka suami dia. Suami dia tetap pandang ke hadapan. Dia macam fokus dekat satu benda tau. Lepas tu yang mak dia ni pun dah mula risau. Mak dia pandang lah anak-anak dia orang kat belakang. Anak-anak dia orang pun duduk tegak macam ni je. Lepas tu mak dia pun dah, wish, apa hal semua ni kan? Tegak, lepas tu tak nak bercakap kan. Mak dia pun pejam lah mata sampai dekat rumah. Memang tak cakap apa-apa. Dia dah sampai rumah, dia masuk mandi. Yang mak dia pun terus limut badan dia, terus tidur. Keesokan harinya dia bangun lah macam biasa kan, bangun pagi apa semua. Lepas tu mak dia pergi lah dekat suami dia, bang, nak tanya boleh? Lepas tu yang suami dia pun cakap lah, tanya apa? Abang nampak tak apa yang saya nampak semalam? Lepas tu yang suami dia ni pun macam tertanya lah, nampak apa kan? Dia pun macam, takkanlah aku seorang je yang nampak kan. Lepas tu dia pun mulalah bagi tahu dekat suami dia. Dia panggil lah anak-anak dia kan. Dia tanya sekali semua. Semua tak cakap tak nampak apa-apa. Apa yang diorang semua yang dalam kereta tu nampak, ada satu motor lalu je. Diorang tak nampak apa-apa yang ada dekat belakang motor tersebut. Kalau korang, kalau aku berseram tu. Kau faham tak? Dah lah jalan tu gelap, siapa je berani naik motor kan. Lepas tu kau nampak, kau dalam ramai orang dalam kereta tu, kau seorang je boleh nampak. Kalau aku tak tahu nak cakap macam mana kan. So aku nak tanya korang lah kan, kalau korang ada dekat dalam situasi tersebut macam tu, korang tengah jalan dalam hutan seorang-seorang kan, dah lah gelap, tak nampak apa-apa kan. Lepas tu korang ternampak benda tu, kalau korang nak lari patah balik ke, ataupun korang teruskan? Jadi sampai di sini saja cerita aku pada kali ini. Kalau korang ada cerita seram, ada ataupun pengalaman menarik, so korang boleh DM aku dekat Instagram. Korang cerita pengalaman korang tu, dan aku akan ceritakan dekat YouTube. Jangan malu-malu, jangan segan-segan nak DM aku. Sampai di sini saja video aku pada kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Jangan lupa tekan button like sekali, okay? See you on the next video. Assalamualaikum.